Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah Linda. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari satu tajuk baru, Pendidikan Islam tingkatan 4, pelajaran yang ke-18, Kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Mari sama-sama dengan Ustazah. Anak-anak yang Ustazah kasihi, Kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin adalah kesinambungan daripada Kerajaan Islam Madinah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan amanat atau wasiat bagi meneraju pemerintahan selepas kewafatan baginda. Namun, tugas memerintah negara Islam Madinah telah diambil oleh Khulafa' Ar-Rasyidin. Mari sama-sama kita saksikan. Baiklah anak-anak, di sini ialah peta, menggambarkan era pemerintahan kerajaan Islam bukan setakat bermula daripada zaman Rasulullah sehinggalah ke zaman kerajaan Utsmaniyah. Kita lihat, Ustazah terangkan sedikit berkaitan dengan zaman Rasulullah. Di sini kawasannya, di mana pusat pemerintahan atau kerajaan Islam adalah di Madinah. Ketika zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, khalifah ada 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini yang akan kita pelajari sebentar lagi. Seterusnya, selepas kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin berpindah kepada kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah yang mana khalifahnya antaranya ialah Muawiyah, Abdul Malik Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Setelah kejatuhan kerajaan Umayyah, berpindah kepada kerajaan Abbasiyah yang mana pusat pemerintahannya adalah di Baghdad. Kalau tadi kerajaan Umayyah, pusat pemerintahannya adalah di Damsyik. Setelah kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, antara khalifahnya ialah Abu Al-Abbas, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Abu Ja'far Al-Ma'mun. Itu yang akan kita pelajari nanti. Setelah kerajaan Abbasiyah, adalah zaman kerajaan Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul. Antara pemerintahnya atau khalifahnya ialah Utsman bin Turkul, Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni. Ini kita gambarkan melalui peta. Kerajaan Islam berjaya menguasai dunia selama 1400 tahun lamanya. Tetapi hari ini kita hanya akan mempelajari tentang zaman Khulafa' Ar-Rasyidin sahaja, iaitu di bawah pentadbiran atau pemerintahan 4 orang khalifah. Kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Melalui peta ini, warna orange. Warna orange. Warna orange ini yang saya tunjukkan ini. Yang warna orange ini ialah keluasan wilayah semasa pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Semasa pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, pusat pentadbiran atau pemerintahannya adalah di Madinah. Maksudnya khalifah atau Khulafa' Ar-Rasyidin ini berjaya meluaskan kuasa, tengok, meliputi Syria, Iraq, dan Mesir. Tengok kawasan yang berwarna ataupun berlurik. Madinah dekat sini. Madinah sini. Di sini pusat pentadbiran Khulafa' Ar-Rasyidin. Maksudnya zaman pemerintahan, terutamanya pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, berjaya meluaskan kuasa pemerintahan hingga ke Egypt, Mesir, Iran, Syria dan kawasan sekeliling.
seterusnya, Ustazah terangkan sedikit sebagaimana yang Ustazah dah terangkan awal tadi. Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin ini adalah kesinambungan daripada kerajaan Islam pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia tak tinggalkan pun wasiat, maksudnya di sini selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak pilih sesiapa untuk menerajui pemerintahan. Rasul tidak petik nama siapa-siapa untuk menerajui pemerintahan. Tugas memerintah Madinah diambil alih oleh Khulafa Ar-Rasyidin tersebut. Siapa dia khalifah dan apa pula khulafa? Khalifah ialah gelaran bagi orang yang memegang jawatan ketua negara Islam. Manakala Khulafa Ar-Rasyidin yang kita sebut-sebut tadi, gelaran kepada 4 orang sahabat yang memegang jawatan dalam negara Islam selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa 4 orang sahabat ni? 4 orang sahabat ini ialah Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang terakhir adalah Ali. Boleh faham anak-anak setakat ni? Seterusnya. Khulafa Ar-Rasyidin dipilih oleh orang ramai berdasarkan pengalaman dan kebolehan mereka. Bukanlah dipilih berdasarkan kekayaan atau sebagainya, tidak. Orang ramai memilih mereka yang berempat ini berdasarkan pengalaman dan kebolehan yang mereka miliki berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Itu dia. Khulafa Ar-Rasyidin berpusat di Madinah. Tadi kita dah lihat dalam peta Madinah di mana. Khulafa Ar-Rasyidin berkuasa selama 29 tahun bermula tahun 11 Hijrah hingga ke 41 sehingga ke 41 Hijrah. Betul ke ni? Berkuasa selama 29 tahun bermula tahun 11 Hijrah hingga 40 sehingga 40 Hijrah. Ini adalah gambaran Khulafa Ar-Rasyidin yang ada 4 orang, wallahu a'lam benar atau tidak. Pengenalan ringkas. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa dia Abu Bakar As-Siddiq ni tadi? Abu Bakar As-Siddiq memerintah tidak lama kerana ajalnya telah tiba, dari tahun 11 hingga 13 Hijrah sahaja. Kita lihat sedikit Abu Bakar As-Siddiq. Asal nama dia adalah Abu Bakar bin Abi Quhafah. Lahir 2 tahun selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berketurunan Bani Tamim, merupakan orang pertama memeluk Islam. Gelaran bagi Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar ialah As-Siddiq. Dalam kurungan tu Ustazah buat peristiwa Isra' Mi'raj. Apa kaitan As-Siddiq dengan Isra' Mi'raj ini? Ialah Abu Bakar merupakan orang yang sentiasa membenarkan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa mengakui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah ketika peristiwa Isra'. Nabi dibawa naik dari Sidratul Muntaha ke langit. Abu Bakar sentiasa membenarkan. Sebab itu antara gelaran bagi Abu Bakar ialah As-Siddiq. Kita lihat dari segi budi pekerti Abu Bakar ini. Sayyidina Abu Bakar ini memang terkenal dengan sejak kecilnya dengan seorang yang budi pekerti yang baik, jujur, perangai yang terpuji. Beliau juga adalah merupakan sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan bersama-sama di Gua Sur. Tengok balik cerita bagaimana hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah bersama dengan Abu Bakar.
Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijrah bersamaan dengan 23 Jamadil Akhir. Rasulullah dimakamkan atau dikebumikan berhampiran dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ciri-ciri kepimpinan. Ciri-ciri kepimpinan Abu Bakar ada 4 yang digambarkan di sini. Yang pertama, tegas. Yang pertama, tegas. Kenapa Ustazah highlightkan huruf T ini? Nanti kita akan sama-sama tahu. Ustazah nak bagi anak-anak semua ingat apa antara ciri kepimpinan Abu Bakar. Yang pertama, tegas. Apa bukti yang menunjukkan Abu Bakar ini ciri kepimpinan dia tegas? Tegas dalam memerangi golongan murtad. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, sebenarnya keadaan agak kacau bilau kerana terdapat golongan yang keluar daripada agama Islam. Itu dia. Yang kedua, wujud pula selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW golongan Nabi palsu. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad itu ialah khatimul anbiya. Inilah yang terpaksa diperangi oleh Abu Bakar. Dan terdapat pula golongan yang ketiga yang enggan membayar zakat. Ketiga-tiga golongan inilah yang perlu ditangani oleh Abu Bakar As-Siddiq ini tadi. Dia sangat tegas dalam menangani, memerangi 3 golongan ini. Seterusnya, pandangan jauh. Abu Bakar merupakan seorang pemimpin yang berpandangan jauh. Apa buktinya? Kerana terdapat ramai yang telah hufaz. Hufaz ni siapa? Penghafal Al-Quran. Yang terkorban ketika perang Yamamah. Jadi, apa antara yang menunjukkan Abu Bakar ini berpandangan jauh ialah Abu Bakar mengarahkan Zaid bin Sabit mengetuai usaha menghimpunkan tulisan ayat-ayat Al-Quran yang pada ketika itu tertulis di kepingan-kepingan batu, tulang, pelepah tamar dan kulit haiwan. Abu Bakar minta Zaid bin Sabit mengetuai usaha mengumpul ke semua ayat Al-Quran. Sebab Abu Bakar dia fikir ramai hufaz yang terkorban. Sekiranya tidak dikumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu, dia bimbang, ayat-ayat Al-Quran itu akan terhapus begitu saja dengan perginya atau terkorbannya para penghafal Al-Quran tu tadi. Ingat dia apa pandangan jauh, apa dia punya bukti. Ciri kepimpinan yang seterusnya ialah Usamah bin Zaid ke Ghassan. Ini dia punya bukti. Apa dia punya dia punya sifat. Sifatnya ialah setia. Apa kaitan Usamah bin Zaid ke Ghassan dengan setia? Setianya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meneruskan tindakan Rasulullah untuk menghantar Usamah bin Zaid ke Ghassan sebagai panglima angkatan tentera. Kenapa ke Ghassan? Kerana penduduk Ghassan ini telah membunuh utusan Rasulullah. Maksudnya Abu Bakar dia meneruskan hasrat Rasulullah, perancangan Rasulullah untuk menghantar Usamah bin Zaid ini bagi memerangi penduduk Ghassan yang telah membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri kepimpinan yang seterusnya ialah dari segi bukti dia mengambil kira
pandangan sahabat dalam menentukan strategi peperangan menentang tentera Rom dengan strategi pembahagian 4 pasukan tentera sehingga berjaya menawan negeri Syam. Maksudnya dia bukanlah, walaupun Abu Bakar ini ialah ketua, tetapi tidak pernah dia menggunakan kuasa veto. Okey, sentiasa mengambil kira pandangan sahabat. Begitulah sebenarnya ciri kepimpinan di bawah. Okey, istilah di sini ialah syura. Syura ini maksudnya kita ambil kira, kita bermesyuarat. Okey, tak semestinya pandangan seorang ketua itu 100% betul. Itu dia ya. Tegas, pandangan jauh, setia, syura. Okey. Pencapaian Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq ini, dalam buku awak boleh ingat, dia fokuskan pencapaian Abu Bakar setakat pemerintahannya beliau daripada 11 hingga 13 Hijrah. Yang pertama daripada aspek agama, berjaya memerangi 3 golongan yang telah kita sebut tadi. Perangi Nabi palsu, golongan murtad, enggan bayar zakat. Ini berjaya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya melonjakkan atau mempertingkatkan nama ataupun mempertingkatkan agama Islam itu sendiri daripada diperkotak-katikkan oleh golongan-golongan ini. Manakala dari segi politik pula, kita lihat tadi hasil daripada Majlis Syura tu tadi, strategi yang diatur oleh para sahabat membentuk pembahagian 4 pasukan tentera dapat menawan atau berjaya menawan negeri Iraq dan Syam. Itu dari segi politik. Seterusnya dari segi pendidikan, kita lihat kita tadi yang mana hasil daripada berpandangan jauh tersebut, dengan mengarahkan siapa tadi? Zaid bin Sabit, berjaya mengumpulkan dan menulis semula naskah Al-Quran susulan syahidnya 70 penghafaz Al-Quran dalam perang Yamamah. Ini pencapaian Abu Bakar. Awak ingat, tengok dekat sini. Ustazah nak bagi awak ingat, tak pergi Sungai Siput, aku pergi Perlis. Tak pergi Sungai Siput ini tadi sampai dekat sini ialah ciri kepimpinan. Ustazah gabungkan dengan pencapaian, aku pergi Perlis. T ni apa tadi? Tegas. P ni apa tadi? Pandangan jauh. S ini apa tadi? Setia. S satu lagi ialah syura. A ini apa? Agama. P ini politik. Dan P satu lagi adalah pendidikan. Jadi Ustazah harap melalui singkatan ataupun apa nak disebut ni, akronim kot, boleh mengingatkan anak-anak tentang pencapaian Abu Bakar As-Siddiq. Tak pergi Sungai Siput, aku pergi Perlis. Ustazah terus kepada khalifah yang seterusnya, Umar bin Al-Khattab. Siapa pula Umar bin Al-Khattab? Nama sebenar ialah Umar bin Al-Khattab bin Naufal. Lahir 13 tahun selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berketurunan Bani Adi Quraisy, gelaran Al-Faruq, kerana beliau dapat membezakan perkara-perkara hak dan yang batil. Sifatnya berani, tegas, berterus terang. Memeluk Islam pada tahun ke-6 selepas kerasulan. Tatkala hijrah ke Madinah, Umar bin Al-Khattab ialah antara golongan yang berhijrah secara terang-terangan. Ini membuktikan bahawa beliau adalah seorang yang sangat berani. Wafat pada akhir Zulhijjah tahun 23 Hijrah ketika usia beliau 63 tahun
turut dimakamkan berhampiran dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau tadi ada 4 ciri kepimpinan Abu Bakar, okey, turut ada 4 juga untuk ciri kepimpinan Umar bin Al-Khattab. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, tegas. Okey, tegas. Apa buktinya? Okey, ketegasan Saidina Umar dalam kepimpinan beliau menggantikan kepimpinan Khalid bin Al-Walid dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Okey, Umar telah menggantikan Khalid bin Al-Walid dengan Panglima Angkatan Tentera iaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika perang Yaman. Okey, yang kedua, berfikiran terbuka. Okey, berfikiran terbuka. Okey, apa dia punya bukti? Okey, berfikiran terbuka ialah sedia terima teguran. Okey, sedia terima ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima pendapat daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq tentang pembebasan tawanan perang. Okey, tawanan perang Badar kerana menghormati keputusan mesyuarat. Maksudnya di sini, mungkinlah pada asalnya Umar bin Al-Khattab dia tidak bersetuju. Okey, sekiranya tawanan perang Badar ini dibebaskan, tetapi disebabkan oleh keputusan mesyuarat, okey, ahli mesyuarat yang lain bersetuju
empangan Abu Musa di Basrah. Turut mengemaskini institusi Baitul Mal dan meneroka tanah baru untuk memperbanyakkan hasil pertanian. Seterusnya kita lihat. Dari segi bin Sabit, dinamakan mazhab tersebut adalah mazhab Utsmani. Yang kedua, berfikiran terbuka. Berfikiran terbuka. Beliau melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal, benarkan sahabat keluar dari kota Madinah. Yang mana ketika zaman Umar bin Al-Khattab, tidak dibenarkan sahabat untuk keluar dari kota Madinah, tetapi ketika pemerintahan Uthman bin Affan, sahabat dibenarkan keluar daripada kota Madinah. Seterusnya adalah prihatin. Bersesuaian dengan Uthman bin Affan ini seorang hartawan dermawan, banyak harta yang disumbangkan, kekayaan yang disumbangkan oleh beliau untuk pertahanan negara, dan beliau turut membesarkan Masjidil Nabawi. Inovatif. Bukti inovatifnya Saidina Uthman bin Affan ialah menubuhkan angkatan tentera laut Islam sehingga berjaya meluaskan empire Islam, khususnya di Syam dan Mesir. Itu dia, ingat ya. Pandangan jauh, fikiran terbuka, prihatin, inovatif.
Okey, pencapaian Saidina Uthman bin Affan ada 3: politik, ketenteraan, pendidikan. Okey, dari segi politik dia berjaya patahkan pemberontakan, mematahkan pemberontakan yang berlaku, berjaya mematahkan pemberontakan dan penaklukan serta meluaskan kuasa wilayah Islam hingga ke Rom, Mesir, Afrika Utara serta menawan Pulau Cyprus. Okey, itu dari segi politik. Dari segi ketenteraan, tubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam pertama. Angkatan Tentera Laut Islam pertama, manakala dari segi pendidikan, selaraskan bacaan dan penulisan mazhab menggunakan bahasa Quraisy. Okey anak-anak, fikir panjang, pergi ikut Faktih pulang. F ini tadi kalau anak-anak ingat dari segi ciri kepimpinan, fikiran. Okey, apa ciri kepimpinan Uthman adalah fikiran terbuka. F. P, pandangan jauh. P, satu lagi prihatin. I, inovatif. P untuk Pak ini adalah politik. T ini untuk tentera. P ini untuk pendidikan. Okey, ingat ya. Okey, sampai kepada khulafa atau khalifah yang keempat, Ali bin Abi Talib, 35 hingga 40 Hijrah. Nama sebenar Ali bin Abi Talib bin Abu Talib, lahir tahun ke-10 sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah menyembah berhala, didoakan dengan lafaz karamallahu wajhah. Okey, kenapa? Sebab tak pernah menyembah berhala. Okey, dimuliakan oleh Allah akan wajahnya. Okey, sifat Ali bin Abi Talib ialah berani, tegas, menguasai pelbagai ilmu. Kanak-kanak pertama memeluk Islam tatkala usia 10 tahun. Okey, ciri kepimpinan Ali bin Abi Talib, kita lihat yang pertama. Okey, tegas. Okey, apa bukti ketegasan? Okey, beliau memecat beberapa gubernur yang dilantik oleh Uthman untuk meredakan kemarahan pemberontak. Okey, untuk meredakan kemarahan pemberontak. Okey, yang kedua, berilmu. Okey, apa buktinya? Ilmu dalam pelbagai bidang sehingga dilantik sebagai hakim di Yaman. Kenapa Ali ini digelar gedung ilmu? Kerana Ali ini adalah membesarnya bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi beliau dahulu yang memperolehi ilmu hasil daripada wahyu yang diturunkan. Okey, seterusnya pandangan jauh. Tangguhkan hukuman kisas ke atas pembunuh Uthman kerana keadaan negara yang kacau. Okey, kalaulah diteruskan juga hukuman kisas tersebut sedang keadaan negara yang agak kacau bilau, bagi Ali keadaan akan menjadi lebih kacau. Yang seterusnya berani. Tangguhkan. Itu dia. Beraninya Saidina Ali ini ialah menyertai hampir ke semua peperangan seperti perang Badar dan perang Khaybar serta berada di barisan hadapan. Berada di barisan hadapan, sanggup menerima jawatan khalifah walaupun mengetahui bebanan yang bakal dihadapi. Kita tahu keadaan ketika zaman pemerintahan Uthman di akhirnya itu banyak berlaku pemberontakan. Ali ini antara yang berani kerana dia tahu dia yang akan menanggung ataupun beliau yang akan menanggung semua bebanan tersebut. Pencapaian Saidina Ali dari segi ekonomi, meneruskan kutipan jizyah, cukai yang dikenakan terhadap golongan zimmi. Itu satu sahaja. Satu dibalik tadi. Itu satu sahaja. Dari segi ekonomi sahaja untuk Saidina Ali itu tadi. Kenapa? Sebab Ali dia tidak memerintah lama. Ali tidak memerintah lama.
Okey, tak ada kelas tarian. Puan N esok tak pergi sekolah, tak pergi Sungai Siput, aku pergi Perlis. Okey, demikian Ustazah kongsikan sedikit untuk pemerintahan Khulafa' ar-Rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.